Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah Zarifah binti Muhaidin. Nombor matrik ialah 06 DSP 20F2041. Hari ini pada subjek MPU 23052, Sains Teknologi dan Kejuruteraan dalam Islam, kami telah diberi tajuk pembentangan untuk membentangkan pasal tajuk pada akhir zaman umat Islam banyak mengabaikan ilmu dan menyebabkan umat Islam banyak tertinggal dalam pelbagai bidang. Sila huraikan kesan pengabaian dari aspek ekonomi, sains, perubatan dan komunikasi di kalangan umat Islam. Pertama ialah dari segi perubatan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Pemurah dan Maha Penyayang, menganugerahkan pelbagai nikmat kepada hamba-Nya. Namun, setiap kurniaan itu tidak mungkin dapat dihitung sesiapa pun. Antara nikmat tidak ternilai harganya ialah kesihatan yang membolehkan manusia menjalankan kehidupan seharian, melakukan kerja dan aktiviti dengan lancar. Lebih penting, ia dapat digunakan untuk beribadat kepada Allah SWT dengan sempurna. Pertama, manusia sering alfa kerana kesihatan yang diberikan nilai dalam kehidupan sehingga tidak menghargai mahal nikmatnya itu. Sekaligus tidak sedar ia sebahagian detik kehidupannya. Yang kedua, Islam menyediakan garis panduan lengkap kepada umatnya mengenai kesihatan dari segi penjagaan, pengekalan dan pengawalan. Yang ketiga, Islam juga menggalakkan kita melakukan aktiviti kecerdasan seperti berenang, memanah dan menunggang kuda. Yang keempat, Islam menggalakkan umatnya untuk di tempat yang terkena wabak itu agar terus tinggal di tempat tersebut kerana menjadi kebiasaan kebanyakan orang untuk menyelamatkan dan melarikan diri dari tempat yang terbabit. Rumusan yang saya dapat simpulkan dari aspek perubatan ialah tanggapan itu dijawab dalam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menolak pemergiannya ke Syam yang mengalami wabak taun. Lalu ada orang bertanya kepadanya, adakah Tuhan lari dari takdir Tuhan? Namun Umar menjawab, kita lari dari takdir Tuhan kerana takdir Tuhan. Jelas kisah itu menunjukkan ikhtiar, tawakal dan berusaha dengan menggunakan sebab musabab ialah kerana dituntut Islam apa yang dinyatakan dan dilakukan Umar termasuk dalam pengertian takdir. Seterusnya, yang kedua ialah dari aspek komunikasi dalam kalangan umat Islam. Bidang pengajian berteraskan sains dan teknologi dianggap bidang kritikal kerana dianggap pemacu utama kepada perkembangan ekonomi negara di peringkat global. Pengajian agama yang tidak kurang pentingnya dalam pembentukan insan holistik dilihat kurang signifikan kerana tidak menyumbang secara langsung kepada kekayaan material masyarakat dan negara. Pertama, pencapaian matlamat pendidikan untuk melahirkan insan sejahtera yang dapat menyebarkan kebaikan untuk seluruh masyarakat di dunia. Yang kedua, agama bertujuan mengatur kehidupan dan memelihara kemuliaan manusia, didakwa menjadi penghalang kebebasan diri serta kemajuan hidup. Yang ketiga, agama diambil sebagai alat pengawal tingkah laku buruk manusia daripada memberi mudarat kepada manusia dan negara. Keempat, negara kehilangan makna pendidikan, pemikiran agama dalam kehidupan dan pemisahan jiwa beragama dengan Tuhan dihuraikan menjadi faktor penghalang kebahagiaan manusia pada era moden. Yang kelima, kes bunuh diri, penderaan, pemerdagangan manusia, pengabaian anak, gejala rasuah dan jenayah membahayakan masyarakat dan merugikan negara dan membunuh ahli keluarga menjadi indikator betapa longgarnya hubungan manusia dengan Tuhan. Rumusan yang saya dapat simpulkan ialah sistem kehidupan direncana golongan kapitalis dan sosialis juga mengakibatkan dua ekstrim buruk dalam masyarakat dunia, iaitu kebuluran dan obesiti, kefakiran dan pemborosan serta melaratkan dan kekuasaan. Sekiranya elemen spiritual berterusan terkeluar daripada konsep ilmu dan pendidikan, insan yang berpencapaian dan berkemahiran tinggi tetap dapat dilahirkan, tetapi masyarakat manusia tandus nilai kebahagiaan, kasih sayang dan belas ihsan kepada sesama insan. Seterusnya akan disambung oleh Sofia Subhani. Okey, nama saya Sofia Fani binti Ramlan. Nombor matrik saya 06DSP 20F2003.
Tajuk perbincangan hari ini adalah akhir zaman umat Islam banyak mengabaikan ilmu yang menyebabkan umat Islam banyak tertinggal dalam pelbagai bidang. Okey, yang pertama adalah dari aspek ekonomi. Etika ekonomi Islam adalah kaedah atau prinsip yang mengatur hidup manusia, dan etika juga bahagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai mengenai baik dan buruk. Kesan pengabaian dari segi aspek ekonomi, yang pertama, pegangan akidah yang goyang. Yang kedua, rasuah. Yang ketiga, riba. Yang keempat, lahir pemimpin yang lemah. Yang kelima, ekonomi negara merundum. Yang keenam, umat Islam akan bergantung kepada bangsa yang lain. Yang ketujuh, kebanyakan penguasaan bidang ekonomi akan diterajui oleh bangsa asing, dan penguasaan teknologi juga didominasi oleh bangsa asing. Okey, pegangan akidah yang goyang dia berpunca daripada masyarakat yang percayakan khurafat. Yang kedua, masyarakat akan mengamalkan amalan yang terpesong dari ajaran Islam. Yang ketiga, memecahkan belahkan umat Islam. Yang kedua, rasuah. Rasuah ini adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugasan rasmi. Okey, yang ketiga, riba. Riba terbahagi pada 3 jenis. Yang pertama, al-fad. Riba yang dibayar lebih pada satu pihak yang menukarkan barang. Yang kedua, al-yad. Riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam majlis akad dan akad jual beli. Yang ketiga, al-nash'ah. Riba yang dibayar lebih kerana dilewatkan pembayarannya. Yang keempat, lahir pemimpin yang lemah. Daripada ketidakcekapan dari segi pentadbiran. Yang kedua, cuai dalam melakukan sesuatu perkara. Yang ketiga, selalu mengambil mudah dalam sesuatu masalah negara atau rakyat. Yang kelima, daripada ekonomi negara merundum. Melalui aset negara mudah tergadai. Ekonomi negara mudah merosot dari segi perdagangan, dan nilai mata wang mudah jatuh. Okey, dari segi aspek sains teknologi pula, sains teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan ilmu bidang dalam Islam. Dalam bidang sains, sains ialah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i dan perjalanannya melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen yang benar. Antara konsep dalam sains ialah hukum, sebab dan akibat. Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini bersifat konseptual, iaitu sesuatu yang boleh difahami dan dimengerti. Kesan pengabaian dari aspek sains teknologi ialah umat Islam menjadi lemah. Yang pertama, menjadi pengguna bukan pencipta. Yang kedua, terpaksa belajar ilmu sains dan teknologi dari barat. Yang ketiga, ciptaan sains barat banyak yang melalaikan. Yang keempat, sains digunakan dengan cara yang bertentangan dengan syariatnya. Yang kelima, tidak dapat mempertahankan diri dari serangan barat dan mengharapkan barat untuk mempertahankan negara Islam. Okey, kesan sosial ialah boleh maruah umat Islam boleh jatuh. Dakwah Islam tidak dapat disebarkan dengan meluas. Umat Islam menjadi mundur dan ketinggalan. Pelaksanaan sistem pendidikan dualisme, dua dasar yang lain. Keperluan ubatan-ubatan bergantung kepada teknologi barat. Kesan politik juga berlaku penjajahan ke atas negara Islam. Kesan ekonomi pula, negara Islam bergantung kepada kuasa asing untuk mendapatkan teknologi walaupun negara Islam kaya dengan sumber alam.